Terima kasih dua yang pertama. Yang ketujuh. Yang ke-10. Agak awal sikit lah saya live ni kan. Biasalah saya ada ruang masa sikit. Baru lepas solat. Saya pun sebenarnya baru balik daripada markas. Saya bantu wanita lah untuk menyiapkan poster-poster pilihan raya kan. Sebab tu kita bantulah kan JR lah untuk buat. Biasalah ambil biasalah kan. Buat kerja JR ni buat juga. Sebab saya buat tu saya belajar juga pasal JR, pasal pencabar dan sebagainya lah kan. Dan kita bantulah untuk bahan kempen kan. Ya, Tuan Sabuddin Din, Waalaikumsalam. Q, Haili Isma, Waalaikumsalam. Terima kasih. John Remy Castello, up to you lah. I don't care lah what you thinking about me. And important, and we love. And kita sayang negara ni. Dan kita sentiasa buat yang terbaik untuk negara ni lah. Dan kita nak bawa kemenangan kepada calon-calon Barisan Nasional. Sebab kita nak manifesto padu lancar direalisasikan hanya melalui kemenangan. Tanpa kemenangan, manifesto padu lancar tidak boleh direalisasikan. Tuan Jis Rahman sebab PHNPN tidak akan menjaga kebajikan rakyat. Ini important. And PHNPN GTA lebih kepada gila kuasa dan kepentingan mereka untuk kesenangan mereka sahaja. Mereka tak akan tolong rakyat. Mereka tak akan penuhi impian rakyat. Mereka hanya menjadikan rakyat sebagai alat untuk mereka mencapai kemenangan. Dan sekiranya mereka menang, mereka akan kencing rakyat. Jadi kita mesti bangkit, pastikan mereka tidak berjaya untuk kencing rakyat. Dan kita mesti percaya kepada diri kita. Percaya kepada kekuatan parti kita. Percaya kepada semangat perjuangan kita. Kita mampu menghalang Pakatan Harapan, Perikatan Nasional atau Gerakan Tanah Air menjadi kerajaan dalam negara kita. Dan kita mesti pastikan tidak akan wujud lagi kerajaan campuran selepas pilihan raya yang ke-15. Sebab rata-rata pengundi di bawah yang saya temui, mereka menolak sebarang kerajaan campuran. Jadi jawapan saya kepada pengundi mudah. Kalau kita di bawah tidak mahu kerajaan campuran wujud selepas pilihan raya yang ke-15, kita pengundi kena pastikan bahawa hanya Barisan Nasional yang menang pilihan raya yang ke-15. Dan tidak ada perkataan mustahil untuk Barisan Nasional menang. Sebab manifesto pandu lancar yang telah diumumkan oleh Barisan Nasional benar-benar memenuhi impian ramai rakyat Malaysia. Dan perjuangan kita kali ini, saudara, untuk memastikan tiada lagi mana-mana keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bila sebut garis kemiskinan, ia membawa maksud pendapatan sisi keluarga yang di bawah RM2,208 dan telah berjanji padu Barisan Nasional. Sekiranya Barisan Nasional mendapat mandat pada 19 November 2022, maka tiap-tiap keluarga yang pendapatannya dalam garisan kemiskinan, kerajaan akan top up cash money tiap-tiap bulan. Anak-anak mereka akan mendapat pendidikan yang percuma. Malah sekiranya melanjutkan pelajaran ke universiti, yuran ditanggung oleh kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan Barisan Nasional sahaja yang boleh menunaikan janji. Kan?
hanya janji Barisan Nasional saja yang boleh kita rakyat percayai, yakini. Kalau janji PH, kencing janjinya. Kalau PN, janjinya, janji apa? PN janjinya kalau undi mereka masuk syurga. Kalau undi PN, masuk neraka. Kalau undi perikatan, nanti kita mati, kita tak kena tibai dengan malaikat. Mereka kata. Kalau undi PN, kita ketibai dengan malaikat. Makna janji mereka, janji yang pembohong, saudara. Sebab apa? Kan? Mereka cuba nak manipulasi pemikiran umat Islam. Mereka menjadikan perkara yang mereka sendiri pun tak tahu tempat mereka di mana. Yang kedua, soal syurga neraka hak Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hak Perikatan Nasional, bukan hak mereka. Jadi mereka tak perlulah nak memesongkan umat Islam, nak menjanjikan sebuah janji yang mana mereka sendiri pun tak tahu kedudukan mereka di mana. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui kedudukan kita di mana. Betul tuan-tuan? Jadi kerja Allah Subhanahu Wa Taala pun mereka nak ambil. Jadi Perikatan Nasional wajib kita tolak. Sebab apa? Sebab mereka akan merosakkan pemikiran umat Islam. Mereka menjanjikan perkara yang di luar daripada kemampuan mereka sendiri. Tuan-tuan, ada gangguan sikit lain. Patut tak patut? Tak patut, saudara. Betul. Jadi paksaan saya. Ni paksaan saya. Desakan saya kepada semua pengundi-pengundi. Undilah Barisan Nasional. Kita berjihad bersama-sama. Kita nak bantu keluarga miskin keluar daripada garisan kemiskinan. Inilah jihad yang besar, saudara. Jihad di peti undi. Sebab kita semua tahu, jika Barisan Nasional menang, yang akan mendapat manfaat yang banyak adalah golongan miskin yang gajinya di bawah RM2,208. Mungkin ada di kalangan kita bukan golongan keluarga di bawah garisan kemiskinan. Mungkin ada dalam ni yang duduk dalam kumpulan M, kumpulan pendapatan stabil. Atau mungkin ada dalam ni yang dari kumpulan pendapatan solid, kumpulan top, yang gajinya 8 ke 9 ribu ringgit ke atas. Betul. Tetapi harus kita ingat bersama, wa imam mungkin keluarga kita keluarga yang pendapatan stabil, tetapi kita kena tahu bahawa ada di kalangan ahli keluarga kita, mungkin adik-beradik kita, mungkin adik-beradik isteri kita, mungkin adik-beradik menantu, anak menantu kita, mungkin ada sepupu sepapat kita, biras kita dan sebagainya, anak-anak saudara kita yang hidup dalam kemiskinan. Bermakna undi kita di peti undi akan menolong kerabat kita sendiri. Makna semua di kalangan kita ni ada ahli keluarganya yang miskin. Jadi bersama-samalah kita bangkit. Kenapa? Sebab keluarga kita yang hidup dalam kemiskinan adalah tanggungjawab kita sebenarnya. Dan hari ini rata-rata daripada kita tidak mampu nak membantu adik-beradik kita yang susah, disebabkan keadaan ekonomi negara yang kurang baik di bawah PHNPN. Tapi bila Barisan Nasional menjanjikan perkara nak membantu keluarga miskin ni, apa yang kita kena buat? Kita kena sokong. Sebab itu tanggungjawab kita. Menjaga adik-beradik yang miskin, anak-anak saudara yang miskin adalah tanggungjawab kita. Bila Barisan Nasional nak mengambil alih tanggungjawab kita, bermakna kita kena bagi undi kepada Barisan Nasional. Betul tak? Setuju tak?
Ramai yang setuju lah. Kan? Dan bila si tuan-tuan tahu tak, apabila Barisan Nasional mengumumkan manifesto mereka, saya sangat bersyukur tuan-tuan. Saya sangat gembira tuan-tuan. Saya rasa hidup saya ni bercahaya tuan-tuan. Saya rasa malam dan siang tu sama tuan-tuan. Saya sangat bersyukur tuan-tuan. Kan? Walaupun keluarga saya dalam kategori M, medium, tapi bila Barisan Nasional nak bantu golongan B, pendapatan bawah RM2,200 ni, saya rasa macam ini satu keajaiban yang sedang berlaku dalam hidup saya. Saya rasa saya sangat gembira. Sehari dua ni saya sangat gembira tuan-tuan. Saya rasa hati saya sangat lapang saudara. Saya kata semangat saya membuak-buak saudara. Sebab apa? Sebab kita ni nak mengundi, nak tolong orang miskin ni. Kalau kita boleh menolong orang miskin ni tuan-tuan, kita rasa hidup kita ni ada makna. Hidup kita ni ada arti. Sebab kita kena tahu, kalau kita membantu golongan yang miskin, bermakna pahala tuan-tuan. Pahala dosa ni atas dunia memang kita tak nampak. Kan? Sebab mata kita dibutakan untuk melihat pahala kita, melihat dosa kita. Kita duk predik je, aku ni banyak pahala. Kita duk predik je, aku ni banyak dosa. Kita boleh meramalkan saja, aku ni banyak dosa, padahal kita tak nampak pun dosa kita banyak mana. Kan? Dan kita boleh predik, aku ni banyak pahala, padahal kita tak boleh nak ukur pun pahala kita tuan. Tetapi bila Barisan Nasional menjanjikan manifesto untuk menolong keluarga yang miskin, menolong anak-anak keluarga yang miskin, di situ kita rasa macam mana? Kita rasa seronok. Saya bersyukur yang amat-amat tuan-tuan. Kan? Saya akan lawan bersungguh-sungguh untuk menangkan Barisan Nasional demi keluarga yang miskin. Sebab kita jiwa tuan-tuan. Tuan-tuan bersama macam saya jiwa tuan-tuan. Jiwa kita tu jiwa rakyat. Jiwa kita ni jiwa yang ada belas kesian. Bukan sekadar simpati. Kita empati kepada keluarga-keluarga yang miskin. Di perjuangan saya hari ini bersama tuan-tuan untuk memenangkan Barisan Nasional demi keluarga yang miskin. Saya juga ada adik yang keluarganya miskin. Saya ada adik seorang, kan? Daripada keluarga yang bawah RM2,208. Tuan-tuan, sakit lagi. Adik saya di Melaka tu. Bila BN kata nak tolong keluarga miskin ni, saya rasa macam BN nak tolong adik saya tu. Nak tolong adik saya tu. Saya rasa macam kan, semangat sangat. Sebab apa? Kalau BN menang, keluarga adik saya tu dapat pertolongan. Dia ada anak 5. Kan? Anak-anak nanti kalau masuk universiti, kerajaan bayar yuran. Ni memperjuangkan, macam memperjuangkan adik saya. Sama juga yang lain, macam memperjuangkan adik tuan, abang tuan atau kak tuan, atau anak-anak saudara kita. Saya banyak juga saudara-saudara yang miskin di kampung-kampung tu, yang pendapatan mereka bawah RM2,208. Banyak tuan-tuan. Kan? Saya juga ada seorang kak ipar saya, kan? Ibu tunggal, kan? Dah umur 50-an dah. Kan? Pendapatan dia pun bawah RM1,500. Dia menega nasi lemak. Jadi bila BN nak tolong golongan ni, saya rasa macam BN nak tolong kak ipar saya, nak tolong adik kandung saya, nak tolong anak-anak saudara saya. Saya rasa macam mana? Saya rasa macam dunia ni bercahaya tuan-tuan. Saya rasa apa yang saya duk juangkan selama ni, tiap-tiap malam, tiap-tiap hari, kan, duk kena tangkap 13 kali dengan polis, rumah kena serbu 2 kali, dan berbagai-bagai ugutan kepada saya, termasuk orang ugut nak bunuh saya ni, rasa hilang macam tu saja. Kan? Segala tekanan, bebanan yang saya hadapi selama ni hilang macam tu saja tuan-tuan, bila saya dengar manifesto tu. Kalau saya ni rasa macam tu, orang yang duk follow saya, kawan-kawan saya yang lain, kan, rakan-rakan seperjuangan kita lain, rasa benda yang sama. Dan mungkin antara kamu tak boleh nak meluahkan seperti yang saya luahkan.
Tapi saya boleh luahkan. Kan? Betul tak? Tak semangat ke? Oh, ayak mata tuan-tuan. Saya dengar apa tu manifesto tu, ayak mata tuan-tuan. Saya gembira tuan-tuan. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu tuan-tuan. Kan? Panggillah saya pasang bendera pukul 4 pagi saya boleh pasang bendera tuan-tuan. Suruh saya turun dalam parit pukul 4 pagi pasang bendera, saya boleh turun dengan parit tuan-tuan. Lintah ke, pacat ke, ular ke apa, kita tak heran. Sebab apa? Pasal manifesto BN tu membuatkan kita nak berjuang bersungguh-sungguh ni supaya BN menang. Perkara ni saya tak peduli dah tuan-tuan. Yang saya peduli hari ni BN menang, golongan miskin dapat cash money tiap-tiap bulan, anak mereka dapat pendidikan percuma. Itu yang saya nak. Itulah sasaran perjuangan kita dari dulu, saudara. Sebab kita kena tahu, ramai keluarga di Malaysia ni yang pendapatannya bawah RM2,208. Keluarga-keluarga ni bila Barisan Nasional nak bantu, kalau gaji mereka RM1,500 sebulan, kerajaan akan top up sampai melepasi RM2,208. Itu satu kemenangan yang besar kepada kita, saudara. Itu yang saya maksudkan. Pilihan raya ke-15 lah jihad. Jihad untuk kita memenangkan keluarga yang miskin. Dan ini satu cabaran yang hebat kepada kita semua, tuan-tuan. Kita nak menangkan parti yang nak beramal. Bila parti yang nak beramal kepada golongan miskin ni menang, otomatik kita juga sebenarnya beramal. Kita berjihad. Ini yang panggilan jihad. Jihad mengeluarkan keluarga miskin dari kemiskinan. Jihad yang besar, saudara. Tuan bayangkan berapa banyak keluarga yang akan dapat manfaat jika Barisan Nasional menang. Berapa banyak pahala yang kita akan dapat. Kita akan dapat pahala ni sampai bila-bila, tuan-tuan. Sampai bila-bila, tuan-tuan. Dan inilah bekalan yang kita nak bawa masuk dalam kubur nanti. Ini amalan kita nak masuk dalam kubur nanti. Kita berjuang bersama parti yang nak mengeluarkan keluarga miskin dari kemiskinan. Dan kita tahu Barisan Nasional jika menang, dia akan mengutamakan lagi golongan-golongan yang tak ada rumah ni. Betul? InsyaAllah, tuan-tuan, sokonglah Barisan Nasional, tuan-tuan. Saya bukannya merayu hari ni, saya paksa, saya desak semua pengundi undi Barisan. Azan.
Minta Surin, UMNO bagi duit ke bosku. Tengoklah puak-puak PH ni nak fitnah saya. Dia kata UMNO bagi duit kat saya. Saya ni ada kerja, tuan-tuan. Isteri saya pun bekerja. Kami ni keluarga kumpulan M yang di hujung dah. Kan? Keluarga saya bukanlah keluarga yang susah. Anak saya tak ramai. Kami boleh hidup. Tapi hari ini bila BN menjanjikan manifesto nak tolong orang miskin, saya teringat kepada adik saya. Keluarga adik saya di Melaka, saya ingat. Anak ada 5, sakit stroke, menega pun, menega burger je. Pendapatan bawah 1,500. Di keluarga adik saya ni akan dapat top up daripada kerajaan. Saya rasa macam mana? Macam BN tu mai tolong adik saya. Sebab adik saya ni tanggungjawab saya. Saya ni, pendapatan saya ni memanglah cukup untuk memenuhi keperluan keluarga saya. Tapi saya kena jaga ramai lagi yang susah di kalangan keluarga saya. Bila BN nak bantu keluarga kita ni, kita kena berjihad lah, tuan-tuan. Ini bukan soal duit untuk kita. Ini bukan soal jawatan atau kedudukan untuk kita, tuan-tuan. Ini soal jihad perjuangan untuk membantu keluarga kita. Sebab dalam ni tak ada mana-mana orang yang keluarganya semuanya senang. Mesti ada dalam keluarga mereka besar mereka itu adik-beradik yang pendapatan isi rumahnya bawah RM2,208. Kita undi BN makna kita tolong adik-beradik kita sendiri. Tolong darah daging kita sendiri. Kita tak maukah tolong adik-beradik kita? Tolong darah daging kita sendiri. Orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India ke, anak Sabah, anak Sarawak ke, mesti ada di kalangan keluarganya yang miskin. Ini yang kita nak juangkan dari dulu, tuan-tuan. Demokrasi ni maksudnya membantu keluarga yang miskin, mengeluarkan keluarga yang miskin dari garis kemiskinan, membantu anak-anak keluarga yang miskin mendapat pendidikan yang tertinggi. Sebab orang putih kata, the secret to success is education. Rahsia kejayaan dalam hidup ini adalah pendidikan. Bila Barisan Nasional menjanjikan untuk membantu pendidikan anak-anak keluarga miskin ini satu kemenangan yang besar kepada perjuangan yang kita juangkan selama ini, saudara. Inilah satu-satu parti yang benar-benar nak menolong kepada keluarga yang miskin. Dan mereka akan buktikan selepas pilihan raya yang ke-15. Sekiranya kita pengundi memberi kemenangan kepada Barisan Nasional. Saudara-saudari, tak kiralah anda mengundi di parlimen mana, di DUN mana, desakan saya, pasangan saya, kita undi calon-calon Barisan Nasional. Ini peluang keemasan yang ada kepada kita. Kita jangan tolak peluang ni. Kalau kita tolak peluang ni, siapa yang akan tolong keluarga-keluarga yang miskin ini? Siapa yang nak tolong adik-beradik kita yang miskin ini? Anak-anak saudara kita yang miskin ni, adik-adik belah bini kita yang miskin, siapa nak tolong? Adakah PH boleh tolong? PH takkan tolong. PN takkan tolong. PN ni dia kata tolak dunia, pilih akhirat. Undi kami masuk syurga. Itu manifesto dia orang. Saya tidak bersetuju dengan manifesto dia orang tu. Sebab bagi saya, kita wajib mengejar dunia demi akhirat. Kalau kita berjaya mengejar dunia untuk akhirat, bermakna di dunia pun kita dapat, di akhirat pun dapat. Sebab Rasulullah tak suruh kita tolak dunia. Betul. Jadi bagaimana kita nak pilih dunia demi akhirat ni dalam perjuangan kita hari ni? Kita sokong pemimpin, sokong parti yang nak menolong kepada keluarga yang miskin.
Sebab tu saya sangat bersemangat ni tuan-tuan. Semangat saya unlimited sekarang tuan-tuan. Saya nak tidur pun saya malas tuan-tuan. Nak tidur pun saya malas. Tuan tengok, kadang-kadang saya upload status ni sampai pukul 9 pagi. 9 pagi tu saya mandi-mandi, bagi sejuk badan, kan? Saya tidur bangun pukul 12 tuan-tuan. Tuan-tuan, bila bangun saja, apa yang dalam ingatan saya, bila saya nak bangun daripada katil tu, saya nak berjuang, nak tolong kepada orang miskin. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan kepada kita. Kekuatan yang luar biasa. Keyakinan yang luar biasa. Sebab apa? Nawaitu kita tu. Nawaitu kita tu. Kan? Nawaitu kita hari ni nak mengundi, nak menolong orang miskin. Tak hebat kan nawaitu kita tu? Kan? Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita ni. Betul? Jadi perasaan saya, marilah kita bersama-sama, kita mengundi Barisan Nasional, kita bawa kemenangan kepada Barisan Nasional. Kita pastikan keluarga-keluarga yang di bawah garisan kemiskinan ni dikeluarkan daripada kemiskinan. Dan kita pastikan Barisan Nasional menunaikan janji yang seterusnya, iaitu memastikan anak-anak keluarga miskin ini mendapat pendidikan yang terbaik. Boleh tuan-tuan? Boleh tak? Boleh kan? Bangkit tuan-tuan. Nak tolong adik-beradik kita ni. Menolong adik-beradik ni tuan-tuan, wajib. Menolong kerabat yang susah ni wajib. Kan? Betul tak? Semua ada adik-beradik yang susah kan? Kita tolong tuan-tuan. Dan bukan hanya keluarga Melayu je yang akan mendapat pertolongan. Keluarga miskin Cina, India, keluarga miskin anak Sabah, anak Sarawak juga akan dapat benda yang sama seperti keluarga kita dapat. Muhammad Irfan merayu sungguh. Saya tak merayu, saya paksa ni. Saya paksa tuan dan puan. Kita undi Barisan Nasional nak tolong keluarga miskin. Sebab manifesto padu lancar Barisan Nasional benar-benar nak tolong keluarga yang miskin. Tolonglah saudara. Tolong. Tolong keluarga kita yang miskin. Tolong adik-beradik kita yang miskin. Tolong anak-anak saudara kita yang miskin. Kan? Tolong. Ini masa kita nak tolong. Kita nak tolong semua keluarga yang miskin dengan mengundi Barisan Nasional. Keluar tuan-tuan. Kan? Ketolak kepentingan diri kita. Kita utamakan perjuangan nak mengeluarkan keluarga miskin dari kemiskinan. Dan insya-Allah, percayalah kata saya, bila SPR mengumumkan kemenangan Barisan Nasional pada malam 19 November 2022, bercucuran air mata akan jatuh daripada mata kita tuan-tuan. Kan? Dan pada waktu kita akan rasa satu kebahagiaan yang luar biasa, satu kesaduan yang luar biasa. Kenapa? Satu kemenangan dalam sebuah perjuangan nak bantu adik-beradik kita yang miskin ni. Kita akan rasa satu kesayuan yang cukup dalam. Dan kita akan rasa pipi kita ni sejuk je. Air mata yang sejuk akan turun ke pipi kita. Tanda kebahagiaan, tanda kemenangan ke atas perjuangan kita untuk menolong keluarga-keluarga yang miskin. Dan ini cabaran yang besar kepada anda semua. Dan ini juga amanah yang besar kepada anda semua, untuk memastikan Barisan Nasional menang. Kena berusaha siang dan malam. Jangan ada perkataan putus asa. Jangan ada sedikit pun perasaan negatif dalam diri kita. Ada perasaan putus asa dan negatif itu tidak akan mematangkan kita dalam perjuangan ini, saudara. Dalam kita menghadapi perjuangan yang sengit ini,
tentu ada pihak-pihak yang akan bercakap perkara-perkara negatif kepada kita, supaya kita ini berputus asa, supaya aura-aura positif dalam diri kita ni hilang. Tuan-tuan, sebab tu saya minta saudara tebalkan telinga saudara. Tanam niat dalam hati saudara, aku berjuang hari ini nak pastikan BN menang, supaya keluarga miskin dikeluarkan dari kemiskinan. Aku ada adik-beradik yang miskin, aku ada anak-anak saudara yang miskin, aku ada kawan-kawan yang miskin, dan ini jika aku berjaya memenangkan Barisan Nasional, insya-Allah saudara, insya-Allah tuan-tuan, kita akan puas hati. Kita akan rasa macam satu kekuatan yang akan masuk dalam diri kita tu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, kalau niat kita ni nak menolong kepada keluarga miskin, tuan-tuan, bila kita menang nanti, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kita rasa satu perasaan yang sangat lapang, saudara. Air mata kita akan jatuh, rasa sejuk saja, saudara. Tuan-tuan tak nak kau rasa benda tu, kan? Sebab benda tu tak boleh dibeli dengan duit ringgit. Perasaan tu hanya kita akan dapat kalau kita berani memperjuangkan keluarga yang miskin. Tuan tak mau perasaan tu. Tuan tak mau rasa kebahagiaan tu. Orang sebut ketenangan dalam kota jiwa, tuan-tuan. Jadi kita kena bangkit bersama-sama, kan? Teruskan je bos. Kita kena bangkit bersama-sama, berjuang bersama-sama atas niat kita hari ini nak mengeluarkan keluarga miskin dari kemiskinan. Pakatan Harapan tak mikirkan nasib keluarga yang miskin. Perikatan Nasional tak mikirkan nasib keluarga yang miskin. Sebab tu mereka tak berani menjanjikan perkara seperti mana yang Barisan Nasional janjikan kepada keluarga yang miskin. Sebab mereka tidak mempunyai jiwa untuk membantu keluarga yang miskin. Puak-puak ini sama macam Mahathir yang sentiasa menghina golongan yang miskin sebagai malas. Dan mereka sentiasa menyindir yang miskin supaya ikat perut. Dan mereka sentiasa mencari jalan untuk menghentikan segala bantuan-bantuan kerajaan kepada golongan yang miskin. 22 bulan. Sebagai bukti yang tuntas bahawa Bersatu, PKR, PAN, Warisan, Muda, Pejuang memang menganiaya pada keluarga yang miskin. Walaupun hari ini saudara, mereka sudah berpecah belah. Ada yang menubuhkan parti baru, ada yang menubuhkan pakatan yang baru. Tapi ingatlah tuan-tuan, mereka buat parti baru, buat pakatan baru bukanlah kerana nak menolong keluarga yang miskin. Mereka buat semua itu lebih kepada untuk kepentingan individu, kepentingan diri mereka untuk berkuasa dan tidak pernah pedulikan nasib keluarga yang miskin. Itu tuan-tuan. Radhizi, awak pergi semayang dulu. Sekali saya semayang. Sekarang ni saya tengah buat live. Saya tengah mengajak rakyat kita membantu keluarga yang miskin. Orang Perikatan Nasional, awak fikirlah sendiri. Kamu hari ini, Muhyiddin, Anwar, Rafizi, kamu asyik janji dengan rakyat nak penjarakan orang itu, nak penjarakan orang ini. Adakah kalau kamu penjarakan mana-mana orang, kamu mengeluarkan keluarga miskin dari kemiskinan? Kamu hanya mentingkan dendam politik kamu. Kamu tak pernah fikirkan nasib kami keluarga yang miskin.
Kamu nak penjarakan Najib, kamu dah penjara. Adakah kamu berjaya mengeluarkan keluarga miskin dari kemiskinan? Atau kamu menambah lebih ramai lagi keluarga untuk menjadi miskin? Dan sekarang kamu berjanji dengan rakyat kamu nak penjarakan Zahid Hamidi. Dan sekiranya kamu berjaya penjarakan Zahid Hamidi, adakah kamu boleh mengeluarkan keluarga miskin dari kemiskinan? Kamu bercakap soal nak lawan rasuah. Di sana sini kamu mencadangkan kami nak lawan rasuah. Tapi rasuah jenis apakah yang kamu lawan? Kalau kadar keluarga miskin bertambah, ekonomi jatuh, ringgit jatuh, dan segala-galanya tertiarap. Apa yang kamu buat hari lebih kepada nak merosakkan negara ini, lebih kepada kepentingan dendam kamu. Kenapa? Kerana kamu tidak berpuas hati dengan Najib Razak, sebab beliau berani membantu keluarga dengan miskin dengan memberi berbagai-bagai bantuan cash money. Kamu cemburu, kamu sakit hati, kamu tak suka kekayaan negara dibahagikan kepada golongan yang miskin. Kamu hanya nak kekayaan negara dibahagikan kepada kroni-kroni kaya kamu, supaya kamu mendapat habuan tepi daripada kekayaan yang diambil daripada kekayaan negara, tuan-tuan. Dan kami rakyat dah kenal lah siapa itu Mahathir, siapa itu Muhyiddin, siapa itu Anwar Ibrahim, siapa itu Rafidi. Kami dah kenal dah. Kamu mencilakakan negara ini selepas saja pilihan raya yang ke-14. Kamu tipu seluruh rakyat Malaysia. Kamu kencing. Dan hari ini kamu sedang menghasut rakyat supaya rakyat kena kencing kali kedua dengan kamu. Tapi ini jawapan kita kepada mereka. Ini jawapan kita kepada mereka. Kita rakyat takkan bagi undi lagi kat mereka. Betul? Siapa yang nak mengundi untuk dikencing? Siapa yang nak mengundi untuk agamanya dihina? Untuk bangsanya dihina? Untuk raja-rajanya dihina? Siapa yang nak undi? Siapa yang nak undi mereka untuk golongan miskin diseksa? Dirampasnya hak-hak orang miskin. Siapa yang nak undi? Hanya mereka-mereka yang tidak berhati perut saja yang akan kekal mengundi kepada Pakatan Harapan, yang akan kekal mengundi kepada Bersatu. Tapi bagi rakyat yang berjiwa, tentu mereka akan mengharamkan diri mereka untuk keluar mengundi Pakatan atau Perikatan Nasional, tuan-tuan. Saudara-saudari, betul? Tuan tak seronok ke hari ini? Bila tuan berkempen, tuan bercakap pasal soal orang miskin, soal keluarga yang miskin. Kalau orang tanya tuan, kenapa tuan sokong Barisan Nasional, tuan jawab pula, kami nak mengeluarkan keluarga miskin dari kemiskinan. Itulah kebanggaan kepada kita. Itulah senjata terkuat yang ada kepada kita. Sebab tiap-tiap pengundi yang ada hari ini, mereka juga ada adik-beradik yang miskin. Tuan. Dian Syah, terima kasih tuan. Jadi kita kena bersemangat. Tengok saya bersemangat dah, tuan-tuan. Sangat bersemangat, tuan-tuan. Jiwa saya sangat memberontak pada waktu ini, tuan-tuan. Sampai live pun dah jadi macam pidato, tuan-tuan. Sebab apa? Itu terlampau teruja, tuan-tuan. Keterujaan yang unlimited, yang tidak ada hadnya, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak berjuangkan orang miskin, kita rasa macam mana? Sebab ramai di kalangan kita ni pernah melalui saat-saat kemiskinan. Saya pernah melalui saat-saat kemiskinan, saat-saat kelaparan. Betul? Tuan dan puan pernah melalui alam persekolahan yang sukar.
Tak ada duit nak beli buku, tak ada duit nak beli kasut sekolah, pakaian sekolah, tak ada duit untuk bayar yuran. Kan, orang ramai di sini yang pernah masuk universiti, kan, bila masuk bulan Ramadan, buka puasa di surau di masjid, orang ramai. Bekas-bekas pelajar di sini, orang ramai. Yang masuk semester pertama, kan, kena pula dekat-dekat bulan puasa, keluarga susah, tak dapat bantu banyak, buka puasa di surau masjid, orang ramai saudara. Orang ramai. Ramai. Kan, betul. Makna hari ini semua di kalangan kita ni pernah melalui saat-saat kemiskinan. Tentu kita boleh merasai bagaimana perasaan keluarga miskin, bagaimana perasaan anak-anak keluarga miskin. Tentu mereka merasai apa yang kita rasai suatu hari, suatu masa dulu. Betul kan? Jadi hari ini mungkin kita dah senang, tapi kesenangan yang kita nikmati ni, jangan kita lupa kita pernah melalui saat-saat kemiskinan yang cukup dahsyat. Pengalaman kita itu mendewasakan kita. Pengalaman kita itulah yang akan memenangkan Barisan Nasional di peti undi. Supaya apa? Supaya saudara-saudara kita yang miskin ni dapat pembelaan. Anak-anak muda dalam keluarga miskin ni mendapat pendidikan yang yurannya ditanggung oleh kerajaan Barisan Nasional. Tak nak? Siapa yang tak nak macam tu? Kan? Saya nak. Kalau kita boleh tolong orang miskin ni, maknanya didik lah. Didik maksudnya macam hari pengakhiran lah, macam lebih kurang macam tu lah. Rasa macam dah mati dah. Kita rasa macam dah duduk di alam kubur dah, tuan-tuan. Kita rasa kubur kita lapang, terang, kan? Kita rasa satu perasaan yang sangat hebat lah. Dan apa yang saya sedang rasa waktu ni, satu perasaan yang sangat hebat, satu gelombang dalam diri yang sangat hebat. Saya rasa tak sabar nak mengundi, tuan-tuan. Tak sabar. Saya rasa kenapa lambat sangat nak tarikh mengundi ni. Tak sabar dah. Tak sabar untuk mengundi memberi kemenangan kepada Barisan Nasional. Sebab dasar Barisan Nasional benar-benar dasar nak menolong kepada orang miskin. Saya orang ni, tuan-tuan, kalau kita ni boleh tolong orang miskin, kita berjaya lah. Betul? Berjaya tak? Berjaya lah. Kita menolong dengan penuh keikhlasan. Maksud saya Barisan Nasional nak menolong keluarga miskin dengan penuh keikhlasan. Dia nak tolong tiap-tiap bulan. Maknanya kerajaan Barisan Nasional yang bakal terbina akan bekerja keras siang dan malam untuk membawa kebangkitan ekonomi dalam negara kita, membesarkan lagi kek kekayaan negara, dan sebahagian kek kekayaan negara itu disalurkan untuk membantu golongan yang termiskin dalam negara kita. Tak nak. Adakah ada pihak yang nak mengembalikan zaman-zaman silam, zaman-zaman yang mana kekayaan negara hanya dibahagi dengan kroni-kroni kumpulan pemodal? Adakah tuan-tuan nak negara kita kembali ke zaman perswastaan yang berkiblatkan kepada kapitalis ortodok? Adakah tuan-tuan nak kita ni hidup melukut tepi gantang? Kemerdekaan yang diperjuangkan kita, kesenangan, kekayaan dikecapi kumpulan-kumpulan pemodal saja. Tuan nak macam tu, undilah Muhyiddin. Muhyiddin ni apa? Perswastaan. Masa di MB Johor,
tanah mana yang dia tak swastakan? Kawasan mana yang dia tak swastakan? Tanah kubur je yang dia tak mampu nak swastakan. Yang lain semua dia swastakan. Kalau tuan tak percaya, tuan pergi tanya Tan Sri Syahid Samad tu. Dia kenal sangat siapa itu Muhyiddin Yassin. Depan rakyat dia berlakon kononnya nak memperjuangkan rakyat. Tapi bila dia bersama dengan Pakatan Harapan, adakah dia memperjuangkan rakyat? Atau dia sebahagian kumpulan yang mendera rakyat, menipu rakyat, malah mengambil duit poket rakyat dengan cara yang songsang, dengan berbohong kepada rakyat. Kononnya kita kena menerima Tabung Harapan sebab hutang negara bertrilion pada waktu itu. Realiti sebenar mereka bohong. Tergamak mereka bohong rakyat semata-mata untuk menidakkan hak rakyat, memotong segala bajet rakyat, menghentikan segala bantuan-bantuan kepada rakyat. Tuan nak sokong lagi Muhyiddin? Nak sokong lagi? Muhyiddin juga adalah orang yang memecahkan penyatuan ummah. Dia sanggup mengkhianati persatuan ummah semata-mata kerana kepentingan dirinya, kesenangan keluarganya dan kekayaan kroni-kroni dia, saudara. Fikirkan, kita berjuang 22 bulan untuk menyatukan undi ummah, tapi datang manusia yang bernama Muhyiddin ini, dia sewenang-wenangnya menghancurkan penyatuan ummah semata-mata kerana kegilaan dan ketamakan dia untuk menjadi Perdana Menteri. Tuan nak sokong lagi? Nak sokong lagi? Dan adakah tuan dan puan nak percaya apa yang disampaikan Muhyiddin? Sedangkan rekod Muhyiddin, rekodnya penipu. Dia tipu rakyat ketika kempen pilihan raya ke-14. Dia tipu rakyat ketika di Menteri KDN bawah kerajaan PS. Dia tipu rakyat ketika dia jadi Perdana Menteri 17 bulan. 600 bilion duit negara digunakan tanpa pengetahuan kita sebenarnya, tanpa melalui parlimen. Sebab parlimen digantung Muhyiddin hanya kerana takut kehilangan jawatan Perdana Menteri, hanya kerana bimbang berlaku undi tidak percaya kepada dia ketika itu. Dan akhirnya tuan-tuan, hutang negara naik bertrilion ringgit. Siapa yang kena bayar hutang-hutang itu? Siapa yang kena bayar? Seluruh rakyat Malaysia kena bayar. Dari golongan yang termiskin hinggalah golongan yang terkaya, hari ini terpaksa menanggung bebanan hutang negara yang tinggi atas perbuatan Muhyiddin yang tidak bertamadun. Untuk makluman saudara-saudara, 20% perolehan pendapatan kerajaan hari ini terpaksa digunakan untuk membayar kadar faedah bunga hutang yang dibuat oleh Muhyiddin Yassin. Adakah kamu nak sokong Muhyiddin lagi? Nak sokong lagi? Tanya Muhyiddin, berapa puluh ribu penjawat awam yang ditamatkan perkhidmatan ketika Muhyiddin bersama dengan Pakatan Harapan. Berpuluh-puluh ribu, tuan-tuan. Beramai golongan miskin yang ditidakkan bantuan rakyat kepada dia. Beribu-ribu, tuan-tuan. Dan hari ini Muhyiddin nak jadi hero, nak tunjuk hebat, nak menghasut rakyat, malah nak fitnah kononnya kita barisan, nak menjalinkan kerjasama dengan Pakatan Harapan. Itu penipuan Muhyiddin. Kalau kita percaya kepada Muhyiddin, samalah kita mengembalikan Pakatan Harapan sebagai kerajaan, saudara. Adakah saudara nak Pakatan Harapan jadi kerajaan? Kalau tak nak, tolak Muhyiddin.
tolak Anwar, tolak Mahathir, pilih Barisan Nasional demi masa depan keluarga yang miskin. InsyaAllah. Kepada macai-macai PHS, macai-macai PN, kan? Kamu dah tahu kan kebangkitan rakyat dah bermula kan? Kamu dah tahu kan nasib kamu di mana kan? Kamu dah tahu kan? Baik kamu lari, tinggalkan negara ni cepat. Calon-calon yang kamu pertaruhkan di mana saja akan ditolak mentah-mentah oleh undi rakyat. Sebab apa? Berdosa kamu ke rakyat belum diampunkan rakyat. Penipuan 22 bulan yang kamu buat belum diampunkan rakyat. Taubat kamu belum diterima oleh rakyat. Kepedihan, kesakitan yang kita rasa 22 bulan tambah 17 bulan belum lagi berparut. Dan lukanya masih berdarah hingga ke saat ini. Betul? Jadi kamu fikir kamu boleh menang pilihan raya? Kan? Kamu fikir dengan kamu memburuk-burukkan Zahid Hamidi, kamu boleh menang pilihan raya? Kamu menghasut rakyat, kononnya presiden kami akan kencing Ismail Sabri, kau fikir rakyat akan percaya? Ingat, rakyat tak tahu strategi politik kamu. Kamu hanya mengulangi perkara yang kamu lakukan di pilihan raya yang ke-14. Dulu kamu serang Najib Razak sebab Najib Razak itu Presiden UMNO. Hari ini kamu mengulangi perkara yang sama. Kamu menyerang Zahid Hamidi kerana Zahid Hamidi itu Presiden UMNO. Kamu marah kepada dia kerana kamu tak boleh nak mengambil alih UMNO dan Barisan Nasional, menunggang UMNO dan Barisan Nasional untuk kepentingan Mahathir dan Muhyiddin. Sebab tu kamu marah kepada dia. Kamu dakwa di mahkamah. Ya, kamu berjaya buat pendakwaan kepada Zahid Hamidi di mahkamah. Tapi rakyat tahu dia didakwa kerana dia tidak mau menjadi barua kepada kamu. Dia tidak mau menjual perjuangan dia kepada kamu. Dia tidak mau dikambing hitam atas niat kamu untuk mengharamkan UMNO ketika 22 bulan kamu berkuasa bersama dengan DAB. Sebab pada waktu itu, jikalau mereka mengharamkan UMNO, mereka bimbang kebangkitan ummah itu akan berlaku revolusi yang hebat dalam negara ini. Jadi mereka cuba untuk kambing hitamkan Zahid Hamidi. Mereka cuba nak memperalatkan Zahid Hamidi supaya Zahid Hamidi membubarkan UMNO dan segala kesalahan dijatuhkan atas Zahid Hamidi. Dia nak orang-orang Melayu marah kepada Zahid Hamidi. Dia nak kita orang-orang Melayu kencing di kubur Zahid Hamidi. Kan? Itu yang kita namakan membunuh dengan menggunakan pisau pinjaman. Makna mereka memperalatkan Zahid demi niat mereka mengharamkan UMNO. Tapi Zahid Hamidi tak sanggup jadi alat. Dia menolak kepentingan dirinya. Walaupun dia boleh mengelak dari dakwa di mahkamah, dia sanggup didakwa hanya kerana apa? Kerana prinsip perjuangan yang diamanahkan kepada dia. Itu clear, tuan-tuan. Clear. Kan? Tapi yang sanggup jadi barua kepada bersatu, mereka dapat macam-macam jawatan. Betul? Kan? Dan hari ini kumpulan katak ni dalam keadaan yang gelabah. Sebab mereka tahu laporan-laporan yang dikeluarkan oleh berbagai-bagai perisikan
menjelaskan dengan terang bahawa gelombang kebangkitan rakyat bersama Barisan ini sedang berlaku. Kan? Tuan tanyalah maklumat-maklumat perisikan yang ada. Semua akan mengatakan peluang Barisan Nasional untuk menang pilihan raya ke-15 sangat cerah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kemiskinan rakyatlah yang akan menangkan Barisan Nasional. Kesakitan, penderitaan yang tanggung rakyat hari inilah yang akan menangkan Barisan Nasional. Yang kedua, saudara, rakyat Malaysia tahu Barisan Nasional yang ada hari inilah Barisan Nasional yang lebih hebat dari Barisan Nasional yang ada sebelum ini. Barisan Nasional yang ada hari ini Barisan Nasional yang telah melalui fasa perjuangan yang cukup hebat. Barisan Nasional yang ada hari ini Barisan Nasional yang pernah menjadi pembangkang yang hebat. Barisan Nasional yang ada hari ini Barisan Nasional yang mempunyai jiwa rakyat yang lebih hebat dari sebelumnya. Bermakna apa? Inilah gabungan rakyat yang sebenar-benarnya yang akan bawa perjuangan rakyat yang luar biasa. Undi BN, anda senang, saudara. Dan ini satu revolusi kebangkitan semula Barisan Nasional. Perubahan yang luar biasa. Hanya pemimpin-pemimpin yang mempunyai jiwa rakyat yang sebenar yang akan dipilih, diangkat sebagai pemimpin dalam negara ini. Walot-walot lama satu persatu telah diganti dengan orang-orang baru. Walot-walot jahat ada macam Syedang Kasim tu. Dan Kasim tu kita bagi dia kata yang terhebat di abad ini. Okey tuan. Suara tak ada ni. Diam al-rawa, kita tanam BN PR15. Itu hanya mimpi kamu saja. Kan? Itu hanya mimpi-mimpi kamu saja. Rakyat takkan benarkan Barisan Nasional ditanam. Sebab Barisan Nasional lah harapan terakhir untuk rakyat Malaysia. Barisan Nasional saja yang boleh mengembalikan kestabilan dan kemakmuran. Hanya Barisan Nasional yang mampu bagi cash money kepada keluarga yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan RM2,208. Hanya Barisan Nasional yang boleh kita yakini memberi pendidikan kepada anak golongan miskin, mempermudahkan pendidikan golongan B yang pendapatan 3,000 ke atas, memudahkan pendidikan anak-anak golongan M dengan full PTPTN, mengurangkan beban kumpulan M dengan mengurangkan cukai pendapatan sebanyak 2%, dan berbagai-bagai lagi kemudahan-kemudahan kepada golongan M dan juga golongan top, tuan-tuan. InsyaAllah masanya sudah dekat, saudara. Masanya sudah dekat. Hari ini pengundi-pengundi Barisan Nasional tidak sabar. Satu hari kita rasa sangat panjang hari ini. Sangat panjang. Sebab apa? Sebab kita tak sabar nak mengundi. Berbanding dengan PHPN dan JTA. Mereka merasakan setiap jam yang berlalu, setiap hari yang berlalu terlalu pantas. Sebab apa mereka rasa hari terlampau laju dan pantas? Sebab mereka sudah tahu mereka sudah kalah. Mereka tidak bubarkan Kelantan, Kedah, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang. Sebab apa? Sebab mereka cuba lari dari kekalahan. Mereka cuba mengelak gelombang kebangkitan rakyat dengan alasan-alasan kononnya banjir dan sebagainya. Sebenarnya apa yang dirasai Muhyiddin hari ini, apa yang dirasai oleh Anwar Ibrahim, apa yang dirasai oleh Mahathir, Rafizi dan ramai lagi pemimpin dalam pembangkang, mereka merasakan masa mereka semakin dekat. Mereka melihat kematian karier politik mereka pada 19 November ini.
Sebab itu mereka akan fitnah, malah tentera juga difitnah oleh mereka. Mereka kata tentera dibayar RM300 sebulan. RM300 untuk mengundi Barisan Nasional. Kenapa Anwar mengatakan begitu? Sebab Anwar dalam ketakutan. Anwar tahu dia akan tumbang di Tambun. Anwar tahu kebangkitan hari inilah kebangkitan rakyat Malaysia di seluruh tanah air kita. Anwar tahu pilihan raya ke-15 ulangan kepada pilihan raya yang ke-11. Anwar akan tumbang di Tambun. Mereka fikir Perak sasaran mudah. Mungkin mereka melihat Perak ni sebelum mereka menawarkan diri bertanding di Perak ni, mungkin mereka beranggapan Perak ni mudah ditawan Pakatan Harapan. Mereka silap. Mereka tak belajar sejarah negeri Perak. Mereka fikir mereka boleh menang di Perak. Anwar akan tumbang di Tambun. Samsul Iskandar akan tumbang di Bagan Datuk. Dan banyak lagi Warlord Pihis akan tumbang di Perak. Mereka sepatutnya belajar sejarah Perak dulu sebelum masuk ke Perak ini. Mereka fikir kita orang Perak ini mudah ditipu mereka. Mereka lupa sejarah Perak. Perak ni penuh dengan sejarah-sejarah yang hebat. J.W. Burt pun mati di Perak, tuan-tuan. Betul? Mana orang Perak ni orang yang hebat. Mereka silap masuk tempat, tuan-tuan. Mereka fikir mereka nak lipat kita, kita akan lipat mereka di peti undi nanti. Mereka fikir orang Tambun tu akan sokong Anwar, kan? Orang Tambun takkan sokong Anwar. Mereka fikir orang Bagan Datuk akan sokong Samsul Iskandar. Mereka silap, tuan-tuan. Dan mereka silap. Mereka tak kenal lagi orang Perak tu lagu mana. Mereka tak belajar sejarah negeri Perak. Mereka ingat Perak ni mudah nak jatuh ke PS kali ni. Sorry lah. Kan? Betul tak? Anwar nak tawan Perak. Saya fikir Anwar nak lawan di Lumut. Tengok-tengok dia lawan di Tambun. Kalau lawan di Lumut, lagi sonok lah balun dia di Lumut ni. Nasib baik dia lawan di Tambun, kan? Tapi orang Tambun pasti akan kalahkan Anwar. Anwar fikir dia jaguh yang hebat. Dia lompat daripada Pematang ke Port Dickson, Port Dickson ke Tambun. Dia fikir lepas ni dah kencin rakyat Tambun, kalau dia menang dia lompat pula ke Lumut. Sorry lah Anwar, kan? Masanya sudah sampai Anwar. You akan kalah di Tambun, kan? You akan menangis bila keputusan 19 November diumumkan. You takkan jadi ketua pembangkang pun lepas tu, kan? Boleh tak orang Tambun? Kita pastikan Anwar tidak jadi ketua pembangkang dan juga tidak jadi Perdana Menteri Malaysia. Kalau kita berani kalahkannya di Tambun, makna dia tidak ada suara lagi dalam parlimen. Dia tak boleh lagi dilantik sebagai ketua pembangkang. Bermakna kita tamatkan karier politik Anwar di Tambun. Boleh? Orang Bagan Datuk pastikan Samsul Iskandar tu, kan, kalah teruk. Kita tutup, kita matikan suara Samsul Iskandar dalam parlimen. Boleh? Saya ni tuan-tuan, orang banyak tanya saya pasal Baling. Saya ni memang lahir di Baling, tapi saya tak pernah bersekolah di Baling. Saya ni bersekolah di Sungai Petani. Sebab tu kalau orang Sungai Petani memanglah banyak kenal saya. Di Baling ni banyak adik-beradik saya. Tapi kalau orang tanya selok belok daerah Baring ni, saya memang kurang arif sikit. Sebab saya tinggal di Sungai Petani pada waktu kecil lagi. Saya bersekolah di Sekolah Ibrahim Sungai Petani, Sekolah Menengah Kirjori Sungai Petani.
Kalau tuan tanya pasal Taman Seri Impian, Taman Songket, Taman Peruda, Taman Nilam, Taman Ria, Ria Jaya, Taman Seri Wang, Taman Sejati, Taman Kempas, apa tu, Kampung Bakar Bata, Sungai Jagung, apa tu Padang Temusu, Tikam Batu, mana-mana kawasan Sungai Petani memang saya tahulah. Sebab saya memang duduk sana dari kecil. Ubah jalan macam mana, buatlah jalan macam mana, saya takkan sesat di Sungai Petani, tuan-tuan. You ubahlah jalan macam mana pun, kok bawah tanah, kok atas tanah, saya takkan sesat di Sungai Petani. Sebab apa? Saya tahu selok belok Sungai Petani tu, tahu. Dan ayah saya ni memang orang UMNO yang tegar dari dulu, ketua cawangan Taman Seri Impian Sungai Petani. Masih lagi buat mesyuarat, masih lagi jadi ketua cawangan. Semalam saya ke posting berkenaan dengan PDM Taman Seri Impian Sungai Petani. PDM tempat saya lah tu. Kebanyakan pengundi-pengundi PDM Taman Seri Impian tu bukan orang lain. Semua ni kawan-kawan saya ni, rakan-rakan saya, anak-anak rakan-rakan saya, ayah-ayah rakan-rakan saya. Saya dengan orang Sungai Petani, tuan-tuan, ibarat isi dengan kulit. Itulah ikatan kami. Cubit paha kanan, paha kiri terasa juga. Sama juga di Lumut ni. Saya duduk Lumut ni 25 tahun. Di sini ni saya rasa dah kampung saya dah, tuan-tuan. Orang kata cubit paha kanan, paha kiri terasa juga. Itu cerita dia. Macam Baling ni, saya minta lah dia balik. Saya sokonglah kepada Barisan Nasional. Rakyat Baling sokonglah kepada Barisan Nasional. Saya memang asal beranak di Baling. Itu saya mengaku. Tapi kalau tanya pasal Sungai Petani, saya tahu banyak. Pasal Baling ni, ada orang terkenal tak kawan ni, saya akan fikir sekejap. Sebab apa? Sebab saya tak duduk di sana. Saya tak sekolah di sana. Di kawan-kawan tu ni, yang sebaya dengan saya ni, agak kurang lah di Baling ni. Tapi kalau Sungai Petani tu banyak lah. Geng-geng Kek Johari tu, rata-rata tu kawan-kawan sekolah saya lah. Kalau sebelah Taman Seri Wang, Taman Keladi, Taman Ria Muni, Taman Ria Jaya, Sungai Lalang, Sungai Layang, Taman Seri Melu, Taman Sungai Layang, kok belah-belah Merebuk, Lembah Bujang tu, ramailah sahabat kita biasa kerja kelang di Sungai Petani. Jadi macam-macam orang kita kenal. Itu cerita dia. Dan kita haraplah kepada pengundi-pengundi lah di Sungai Petani, bangkitlah undi kepada Barisan Nasional. Kita kembalikan zaman-zaman kegemilangan Sungai Petani bersama dengan Barisan Nasional dulu. Kita ingat tak, sebelum datangnya era reformasi, Sungai Petani merupakan kubu yang kukuh, kubu yang kuat kepada UMNO Barisan Nasional. Betul? Dulu kan. Kita hilang penguasaan Sungai Petani bila Mahathir dan Anwar bergaduh. Betul. Jadi Sungai Petani dapat kepada pembangkang sejak daripada terjadinya pergaduhan Mahathir dan Anwar ni. Johari Abdul tu siapa tak kenal, semua orang kenal dia. Dulu pegawai khas dia dulu pun duduk setaman dengan saya, sekampung dengan saya. Pakcik Ang Ikan, kenal ada Ang Ikan? Pakcik Ang Ikan rumah ujung dekat Padang tu. Dulu dia pun pegawai khas kepada Johari Abdul. Tapi dululah, sekarang ni dia tak ikut Johari Abdul lagi. Betul? Zamir tu. Zamir tu pun orang Sungai Petani. Dia orang dekat Padang Goh Cinta Sayang. Dia orang half-half lah, orang ada-ada lah, half-half kan. Dia pun kenal orang tua saya. Dia tu kawan orang tua saya. Sebab saya dengan dia ni lapis lain-lain. Saya lapis muda, dia lapis senior. Orang tua saya lapis lagi senior. Tapi Zamir tu kira kawan baik pak saya lah. Dia tu yang saya boleh berkawan dengan Abang Zamir tu. Walaupun dulu dia kawan pak saya, sekarang dia pun jadi kawan saya dah. Tuan-tuan, tu cerita tuan-tuan. Ya. Jadi orang tanya hang ni orang mana mi? Sekejap orang Baling, sekejap orang Sungai Petani, sekejap orang Bagan, sekejap orang Lumut. Saya ni orang Lumut. Saya tinggal di Lumut 25 tahun. Kami berkhidmat di Lumut ni lama. Isteri saya pun kaki tangan awam di Lumut ni dah 20 tahun lebih.
Anak-anak saya semua lahir di Lumut, bersekolah di Lumut, dia orang Lumut lah. Tapi saya tak pernah lupa lah tempat saya lahir, Baling tu. Tempat saya membesar, Sungai Petani tu. Langkawi pun saya baik juga. Saya Langkawi pun adik-beradik yang banyak, beribu-ribu kat Langkawi. Pelik kan? Macam mana saya boleh ada adik-beradik banyak kat Langkawi kan? Memang banyak. Ada beribu-ribu. Lah belah yang hangat tu. Pada Mat Sirat tu. Semua adik-beradik lah. Ketua pemuda Langkawi tu adik-beradik saya juga tu. Bukan orang lain, sepupu sepapak kami je lah. Pelik kan? Adik-beradik banyak. Jadi merata tu. Belah Gerik adik-beradik banyak lah. Belah Lenggung adik-beradik banyak. Tak banyak macam mana je. Ada yang duduk di Gerik. Kampung Jong, Kampung Lalang, adik-beradik penuh lah. Pupus papak anak Melakan penuh. Kat belah-belah Gerik dengan Lenggung. Lenggung Pulau Ceri tu. Pulau Ceri Pak Melakan ada, Mak Melakan ada, pupus papak penuh di Pulau Ceri tu. Pulau Ceri Lenggung lah tuan-tuan. Cuma saya lama tak pergi sana lah. Itu cerita tuan-tuan lah. Okey. Jadi saya ni, kalau orang tanya saya orang mana, saya akan tinggal kat Lumut, saya ni orang Lumut. Lahir di Baling, bersekolah membesar di Sungai Petani. Sebab tu kalau orang Baling pun ada yang Ismi duduk tak mana dulu, dia kata dia orang Baling. Bila saya duduk di kampung besar, dia bertanya sekolah mana dulu? Saya sekolah Sungai Petani. Oh patutlah. Patutlah orang kata kan. Tapi adik-beradik di Baling ni ramai lah. Dah kampung besar Binju Dalam tu, Kampung Setui Tawa, Kampung Keledang kan, dekat rumah arwah mak saya dulu kan, Kampung Ketembar Masjid, Ketembar Kememeh kan, banyak lagi lah kan. Nak cerita tu susah tuan. Ayah saya dulu kerja kerajaan, biasalah tuan-tuan kan, pindah sana pindah sini. Bila pindah sana pindah sini ni, kita jadi penin tuan-tuan. Jadi penin lah. Bila besar main politik nak cerita kat orang susah. Asal mana? Asal Baling kan. Duduk mana? Duduk Sungai Petani. Sekolah mana? Sekolah di Bagan. Tinggal di mana? Tinggal di Lumut Perak. Susah cerita lah. Memang susah. Kedudukan saya memang susah. Dan ramai juga rakan-rakan lain yang mengalami masalah macam saya jugalah. Pasal hidup berpindah randah ni memang dia akan jadi pelik sikit. Banyak tempat yang kita pernah duduk. Di tempat yang kita pernah duduk tu semuanya kampung kita sebenarnya. Kampung kita. Okey tuan-tuan? Okey. Azizi Muhsin, dalam PH dan PN sama-sama berpecah belah, mana boleh cari lagi? Betul Tuan Azizi Muhsin. Buang PH, buang PN. Bersemangat tuan-tuan. Tengok saya ni, muka pun penuh bersemangat. Tengok mata saya ni, mata yang penuh semangat. Tengok mulut saya ni, mulut yang bersemangat tuan-tuan. Tengok rambut saya ni, rambut yang bersemangat. Tengok lengan saya ni, lengan yang bersemangat. Tengok baju saya pakai ni biasa, penuh dengan semangat. Sebab apa? Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala hari ni anugerahkan kepada kita semua semangat perjuangan yang hebat. Sebab apa? Nawaitu kita tu. Walaupun kita menghadapi berbagai-bagai tentangan yang sengit, cabaran-cabaran yang sengit, walaupun kita tahu parti kita hari ini tak ada duit, puak mereka tabur duit kan, tapi yakinlah saudara-saudari, yang kemenangan itu tetap bersama dengan barisan. Biarlah Muhyiddin tabur berbanyak pun, biarlah Anwar tabur banyak pun, yang penting undi tetap undi Barisan Nasional. Okey tuan. Ada persoalan tuan? Datuk Loma Adam tak ada nama, tak naik. Siapa yang tak naik nama, siapa yang naik nama tu, itu biasa saja kan. Siapa yang dicalonkan, kita akan sokong. Prinsip kita mudah saja. Siapa yang terpilih sebagai calon, kita akan sokong padu. Yang tak terpilih, semuanya berjiwa besar, tak ada masalah kan? Sebab kalau nak cari calon yang layak ni, terlalu banyak yang layak. Jadi yang terpilih tu rezeki dia dan amanah kita kepada dia, dan tentulah dia kena bertanggungjawab.
untuk memegang amanah parti dan tidak lagi lompat parti sekiranya menang. Nampak tidak? Macam Lokman Adam, nama tak naik, dia steady je, tak ada apa. Dia steady je. Ramai sebenarnya jago-jago yang tidak dicalonkan, steady saja, tak ada masalah. Apa masalah dia? Kan? YB, seorang jadi YB, yang lain pun YB juga, orang YB. Apa masalah dia? Next punya pilihan raya mungkin Lokman dapat peluang jadi calon ahli parlimen. Betul? Mana tahu lepas-lepas ni jadi senator pun boleh jadi juga. Senator pun yang berhormat juga. Betul? Tak ada masalah. Small matter. Orang berkata small matter. Perkara yang kecil saja. Okey, tuan. Tak perlulah kamu nak menghasut-hasut, nak nganta-nganta, nak melaga-lagakan, tak payahlah. Okey, tuan. Ya, Muhazim Mohsin, rakyat Marhem mau undi BN akan laksanakan padu dan bajet 2023 buat rakyat Malaysia senang. Betul, tuan-tuan. Azli Mohsin hebat. Di Tuan Azli Mohsin kempen lah. Berkempen kepada yang lain. Berkempen kepada orang-orang yang luar daripada parti kita. Berkempen kepada jiran-jiran kita, rakan-rakan kita yang tidak berparti, bagi tahu mereka kena undi Barisan Nasional sebab kita nak merealisasikan manifesto padu lancar. Cerita mereka sebiji. Betul? Macam saya cerita tadi itu. InsyaAllah yang tak sokong BN pun akan mai sokong BN. Yang duk marah dekat mana-mana pimpin BN pun akan mai sokong BN. Sebab apa? Sebab kita bagi tahu niat kita nak mengundi sebab apa? Niat kita nak mengeluarkan keluarga yang miskin dari garis kemiskinan, dan panduan kita adalah manifesto padu lancar yang telah diumumkan oleh Barisan Nasional. Manifesto tu adalah senjata kita. Manifesto BN dia ibarat bom nuklear kepada PHNPN. PHNPN hari ini hilang arah bila terkejut dengan manifesto padu yang diumumkan oleh Barisan Nasional baru-baru ni. Di peluru di tangan kita, senjata kat tangan kita, keluarlah menembak, keluar berkempen. Itu senjata kita. Itu senjata kita. Dan ini bukan masa untuk kita defensif. Ini masa kita menyerang. Menyerang menggunakan manifesto padu lancar tu. Itu dia punya, orang panggil apa? Killer dia. Jatuh kat tangan kita. Kan? Sebab manifesto tu insya-Allah akan membuka hati rakyat untuk bersama dengan Barisan Nasional. Insya-Allah. Percayalah apa yang disampaikan. Saya jumpa anak muda, saya bercerita pasal manifesto ni. Berjumpa dengan orang tua-tua, saya cerita pasal manifesto ni. Dalam live pun saya cerita pasal manifesto ni. Jadi gunakanlah senjata manifesto tu, betul-betul, jangan gentar, jangan takut, yang penting kena confident dan kena ada ilmu. Maknanya baca manifesto tu betul-betul bagi faham. Bila kita faham, mudah kita untuk menyampaikan kepada orang lain, orang yang di luar daripada kelompok parti kita. Macam orang parti kita semua dah tahu dah pasal itu. Jadi kita kena keluar daripada kelompok parti tu, masuk ke kelompok-kelompok lain. Okey tuan-tuan. Oi, pening kepala siapa ni? Puan-puan ni. Muhammad Nasrul Mat Zahid. Kamu ni jahat tau tak? Kamu tak tahu yang selamatkan parti UMNO BN tu Zahid Hamidi. Kau tak kena Zahid Hamidi, Barisan Nasional ni tak ada dah tuan-tuan. UMNO tak ada dah. Dan kita takkan dapatlah janji padu Barisan Nasional dah.
Kerana Zahid Hamidi lah hari ni Barisan Nasional tu masih ada. Kerana Zahid Hamidi lah UMNO tu masih wujud. Kerana Zahid Hamidi dah terciptanya karya padu lancar Barisan Nasional. Janganlah kita ni mudah kena tipu dengan puak-puak Muhyiddin Mahathir Anwar ini. Kena ingat pada pilihan raya ke-14. Pada waktu tu mereka tak serang Zahid pun. Sebab apa? Sebab Zahid bukannya Presiden UMNO. Tuan-tuan, mereka serang siapa pada waktu tu? Mereka serang Najib Razak. Sekarang mereka tak serang Najib Razak lagi. Mereka serang Zahid Hamidi pula lah. Kalau kita ganti kalah dengan orang lain, kata kita ambil Ismail Sabri jadi Presiden UMNO pada waktu ni, Ismail Sabri pun akan kena balun macam Dr. Zahid kena balun hari ni. Dan pada waktu tu orang akan cakap, kami bukan tak suka UMNO BN, kami tak suka Ismail. Kalau ganti orang lain, insya-Allah okey. Janganlah macam tu tuan-tuan. Kalau kita nak telinga nipis, sampai bila-bila pun kita tak boleh nak berjaya tuan-tuan. Kalau kita ni banyak aura negatif dalam diri kita, sampai bila-bila pun kita tak boleh berjaya. Kita akan jadi orang yang banyak alasan, orang yang banyak negatif. Orang yang banyak alasan, yang banyak negatif ni, dia tak boleh naik. Nak naik macam mana? Kalau nak meniaga mesti ada aura positif. Kalau nak meniaga banyak aura negatif, mana perniagaan kita akan bankrupt. Kalau kita nak buat sesuatu pekerjaan, kita kena banyak positif dan tak boleh ada negatif walaupun sikit pun tak boleh. Macam kita main parti, kita kena banyak positif. Betul? Kalau kita banyak negatif, bermakna parti kita pun jadi negatif. Macam parti bersatu negatif je. Duk kerja nak penjarakan orang tu, nak penjarakan orang ni sampai bila-bila. Mamat Leman Mi, salam tuan, kami kat Padang Besar ni perikatan sangat hebat, bendera dia Mamat Leman Mi. Iyalah, Perikatan Nasional ni parti yang banyak duit, bersatu tu banyak duit. Apa yang berlaku di Padang Besar hari ni juga berlaku di Melaka dulu. Setiap batang pokok ada poster Abah Sayang Melaka. Di setiap cerun bukit ada poster yang sangat besar Abah Sayang Melaka. Di tiap tiang elektrik, di tiap orang kata satu Melaka tu penuh dengan poster Perikatan Nasional. Tapi bila berlaku pengundian, di mana kedudukan Perikatan Nasional? Duduk di Laut Cina Selatan, tuan-tuan. Sama juga di Padang Besar. Di Padang Besar insya-Allah Barisan Nasional akan menang. InsyaAllah pengundi-pengundi di Padang Besar akan beri kemenangan kepada calon-calon Barisan Nasional. Betul? Di Arau pun sama, insyaAllah Barisan Nasional akan menang. Usaha-usaha yang dibuat oleh pengkhianat parti itu tidak akan memberi kesan kepada undi Barisan Nasional. Kenapa saya kata begini? Sebab kita tahulah, kita dengan perlis cubit paha kanan, paha kiri terasa juga. Cubit paha kanan, paha kiri terasa juga. Ibarat isi dengan kulit. Kita pun tahu pengundi di perlis dia meluat dengan Syahidam tu. Tak habis-habis dia buat perangai. Pengundi di Padang Besar pun meluat dengan Zaidi tu. Tak habis-habis dah. Betul tak? Jadi jangan risaulah, perlis akan kekal di bawah Barisan Nasional. Kangar pun insya-Allah akan dapat balik kepada Barisan Nasional. Insya-Allah. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan risau nak. Okey. Okey, Tuan Osman Roman, okey. Jumpa lagi malam ni. Saya pun nak berhenti dah ni, nak solat Sat. Lepas tu saya nak ke markas Sat, buat kerja markas Sat. Okey, tuan-tuan. Saya nak tamatkan live ni. Pesanan saya kepada saudara-saudara, bangkit berjuang. Cerita kepada masyarakat. Niat kita ni, nak menang pilihan sebab apa? Tahu? Boleh tak? Kita pastikan padu, lancar, direalisasikan. Kita pastikan Barisan Nasional menang 2/3.
kita pastikan calon-calon kita bila diumumkan keputusan keluar dengan wajah yang amat ceria. Boleh? Boleh tak boleh tuan-tuan? Boleh tak boleh? Mesti boleh. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan.